Kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Dan pada malam ni kita akan masuk dalam fasal yang berikutnya, adalah berkaitan dengan rukun wudu. Fasal ini, kata pengarang rahimahullah ta'ala, fasal ini adalah tajuk paling awal dalam bab bersuci yang 4: wudu, ghusl, mandi, tayamum dan menghilangkan najis. Tajuk wudu didahulukan daripada 3 yang lain kerana selalunya paling banyak perbincangannya. Baik, bila wudu difardukan? Wudu difardukan sekali dengan solat pada malam Isra' dan Mi'raj, tetapi telah disyariatkan jauh lebih dahulu sebelum itu, kerana ia termasuk dalam syariat yang sejak dahulu, asy-syara'i' al-qadimah. Walau bagaimanapun umat Nabi SAW mendapat kelebihan dan kemuliaan dengan syariat al-ghurrah, iaitu melebihkan usap kepala, bukan sahaja bahagian kepala dan ubun-ubun, dan afdal mengusap seluruh kepala atau rambut, dan tahjil, iaitu membasuh lebih daripada atas buku lali ketika berwudu. Baik, wudu ni dia adalah salah satu daripada kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana dengan berwudu ini ada satu kelebihan yang dinamakan ghurrah muhajjalin. Ghurrah muhajjalin adalah setiap basuhan muka, kepala dan tangan dalam berwudu tu akan menyebabkan esok akan bercahaya, nanti kawasan-kawasan yang dibasuh tu dia jadi cahaya esok ke akhirat. Tu kelebihan dia lah. Jadi hukum wudu ni ada 2. Berwudu ada 2, satu fardu atau wajib. Contohnya ketika solat, sama ada fardu atau sunat, tawaf dan menyentuh Quran dan lain-lain. Sunat ketika hendak membaca dan mendengar Quran, membaca dan mendengar hadis, membawa kitab tafsir, hadis, fiqh, tasawuf, azan, i'tikaf, wukuf, sa'i, ziarah maqam, ketika hendak tidur, mengusung jenazah dan lain-lainnya, sentiasa berada di dalam keadaan berwudu dan memperbaharui wudu. Jadi ada wudu yang wajib, ada wudu yang sunat. Jadi bagusnya kita sentiasa berada dalam keadaan wudu, kerana orang beriman ni dia bila-bila ada tuntutan semayang dan sebagainya, dan orang yang sentiasa berada dalam wudu tu dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia sentiasa berada dalam keadaan suci. Selain untuk memberitahu bahawa waktu itu sudah masuk, azan juga dilakukan di telinga kanak-kanak yang baru lahir, merawat orang yang dirasuk jin atau makhluk halus yang sedang marah, orang yang tidak baik perangainya, binatang liar ketika perang saudara. Sunat melakukan azan di telinga kanan bayi. Saya tak tahu sebab apa pengarang memasukkan catatan tambahan berkaitan dengan azan. Kita bincang bab wudu, nanti kita akan tengok dalam bab wudu tu. Permasalahan kada kosongan 86 bahasa azan juga. Mungkin ada printing error apalah, kita tinggal. Faslun furudul wudu'i sittatun, an-niyyatu wa ghuslul wajhi
wa ghuslul yadaini ma'al midaini ma'al mirfaqaini wa mashu syai' min ar-ra's wa ghuslur rajulaini wa ghuslur rijlaini ma'al ka'baini wa tartib. Permasalahan, disyariatkan wudu sebelum menyentuh dan membawa Al-Quran. Tidak disyariat ketika membacanya. Sunat berwudu seperti mana sebelum zikir juga. Baik. Disyariatkan berwudu sebelum menyentuh dan membawa Al-Quran. Nanti kita akan bagi perincian yang panjang berkaitan bab ni. Quran yang kita nak pegang ni atau kita nak bawa, kita mesti kena ada wudu lah. Melainkan Quran ni dia punya ada terjemahan. Kalaulah terjemahan bahasa Melayunya atau bahasa Inggerisnya atau bahasa lain daripada bahasa Arab itu lebih banyak daripada ayat Al-Quran, maka boleh. Kalaulah terjemahan dia tu sikit beberapa perkataan terpilih je, Quran lebih banyak, maka tak boleh juga untuk membawa atau memegang. Kalau kita nak just baca aja, contohlah duduk di rumah, duduk atas katil rumah kita tu nak baca Al-Mulk, tapi kita tak ada wudu, kita nak baca saja Al-Mulk itu, tabarakallazi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, tak ada wudu, maka ketika tu sunat kita pergi ambil wudu. Bukan wajib, sunat. Kalau ada wudu lebih baik dan lebih bagus. Tapi alamak, nak turun telarak lah, jauh lah pula, tanah pula ada orang guna, dia tak baca. Tak apa, tak salah. Dia cuma hilang fadilat dia ketika dia nak ambil wudu tadi tu, hilang fadilat dia. Tetapi sunat berwuduk seperti mana sebelum membaca zikir-zikir yang lain. Baik. Faedah. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu dalam I'anah Talibin, katanya sabda Nabi SAW, man atahu malakul maut wa huwa ala wudu'in u'tiya asy-syahadah. Siapa yang didatangi oleh malaikat maut untuk mencabut nyawanya sedangkan dia berada dalam keadaan berwudu, maka diberi ganjaran pahala mati syahid. Jadi biarlah kita ni sentiasa berada dalam keadaan berwudu. Itu kelebihan orang yang berada dalam wudu. Baik. Fardu atau rukun wudu ni dia ada 6. Rukun wudu ada 6. 4 basah, 2 kering. Apa yang basah, apa yang kering? Yang basah tu 4. Muka, tangan, kepala, kaki. Yang basah tu apa dia? Mula dengan niat, akhir dengan tertib. Jadi 6 ni dia tak boleh, dia punya lari, dia punya tertib tak boleh. Dia mesti muka dulu, kemudian basuh tangan, kemudian basuh kepala, kemudian basuh kaki. Kalau kita tukar terbalik ikut, maka wuduk kita hanya sah di muka sahaja. Katalah kita basuh tangan, kemudian basuh kepala, kemudian basuh kaki, kemudian basuh muka. Apa yang lepas pada muka tu, itu sahaja yang sah. Maksudnya lepas muka hang basuh apa? Tak basuh apa? Maka semua yang hang basuh tadi tu burn. Dia tak kira. Lepas hang basuh muka, dia mesti hang basuh tangan. Kalau hang basuh kaki, kaki tu kira tak wudu. Dia tak kira. Dia kira burn macam tu je. Hang kena ambil wudu untuk basuh tangan balik sekali lagi. Berbeza dengan mandi wajib. Bila orang tu mandi wajib, dia tak ada tertib. Sebab dalam Quran Allah Ta'ala sebut, "Idza ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Tertib wahai orang beriman, bila hampa nak semayang, hampa basuhlah muka hampa, basuhlah tangan hampa, sapulah kepala hampa, basuhlah kaki hampa. Tertib tu Allah habaq dalam Quran. Maka ulama letakkan tertib itu sebahagian daripada rukun wudu, kerana dia memang ada aturan yang diajar oleh Allah dalam Quran.
Adapun mandi wajib, dia tak ada satu sistem yang tepat, yang peraturan mana dulu mana dah kemudian. Dia tak ada sistem macam tu. Sebab tu mandi wajib rukun dia dua. Apa dia? Niat dan meratakan air di seluruh badan. Janji ayat kena. Hang nak mula siku dulu boleh, nak mula tumit dulu boleh, nak suar mata dulu boleh, nak suar pungkok dulu pun boleh. Hang punya pasal janji ayat tu kena seluruh badan, maka lulus dah ayat mandi wajib kita. Tapi berbeza dengan wudu, bila kita ambil wudu mesti dia lalui proses tu dengan betul. Maka mula untuk wudu ni dia mesti ada niat dia. Kalau kita tak ada niat, maka wudu kita tu dia jadi tak sah wudu dia. Mula kita nak niat tu dekat mana? Bila kita ambil ayat, masa kita kumuk tu tak niat lagi. Masa kita basuh hidung tak niat lagi. Masa kita basuh muka, ambil ayat, kita nak kenakan ayat dekat muka kita. Bila ayat kena, ingat di hati kita. Bahasa Arab, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Tak pandai Ustaz? Tukar doa lain boleh. Nawaitu raf'al hadathil asghari lillahi ta'ala. Saja aku mengangkat hadas kecil. Hak ni lagi pandai, lagi saya tahu ni. Hak ni lagi banyak. Cakap bahasa Melayu kan. Saja aku ambil wudu kerana Allah Ta'ala. Ambil ayat, kena kat muka kita, ingat di hati kita, aku ambil wudu. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, basuh muka. Tu niat tu mesti ada. Kalau kita basuh muka saja, kita tak tahu. Mungkin basuh muka lepas cuci muka. Mungkin basuh muka disebabkan ada kotoran kat muka. Maka niat tu dia termasuk dalam benda yang rukun dalam wudu. Kalau kita tak ingat nak ambil wudu, kita mandi saja begitu je, basuh saja macam tu je, maka wudu kita nama dia bungkus ikat tepi. Bila wudu salah, semayang kita jadi salah. Fardu berasal daripada kataan fard yang bermaksud bahagian atau kewajipan. Dari segi syarak, ia sama makna dengan wajib, iaitu apa yang dituntut oleh syarak untuk mengerjakannya dengan tuntutan pasti, di mana jika melakukannya mendapat pahala, meninggalkannya mendapat siksa dan berdosa. Fardu ni dia termasuk dalam tuntutan bahagian wajib. Wajib tu apa? Ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqibu tarikuhu. Orang yang buat dapat pahala, orang yang tinggal dia dapat dosa. Fardu mesti ada. Maka wudu berasal daripada kataan al-wada'ah yang bermaksud kebaikan dan keindahan. Dari segi syarak, wudu bermaksud membasuh bahagian anggota tubuh tertentu dengan air dengan niat tertentu. Dalam bahasa Melayu ia dipanggil air sembahyang. Jadi makna wudu ni adalah membasuh sebahagian anggota tubuh tertentu. Bukan semua. Ada bahagian muka, tangan, kepala, kaki, beberapa anggota. Yang kedua adalah membasuh. Kalau kita tak membasuh, kita dengan air. Kalau kita tak guna air, dia tak panggil wudu, dia panggil tayamum. Kita tak guna air, tapi syarat dia kalau guna air, baru nama dia adalah wudu dengan niat tertentu. Jadi daripada 6 ni, 4 daripada Quran, basuh muka, kedua tangan, dan 2 lagi daripada hadis. Niat dan tertib tu daripada hadis. Niat bermula ketika membasuh muka. Jika sudah niat seawal basuh tangan atau ketika kumuk, niat hendaklah dikekalkan sehingga basuh mana-mana bahagian muka. Jika tidak, niat tu belum memadai, hendaklah niat semula. Maka mudahnya, masa kita basuh wudu, basuh muka kita, kita niatlah kita tu ambil wudu. Masa basuh muka, masa ayat mula kena. Sama juga macam mandi wajib. Bila kita buka ayat kena kat badan kita, baru niat. Dia tak mesti serentak.
masa mandi wajib tu. Tak apa, bagi dia jalan, baru kita niat. Ada dua jenis cara niat. Jika dia seorang sihat, tidak ada penyakit, selalu berhadas, seperti salisul baul, kencing tidak lawas, atau urinary incontinence, salisul rih, angin selalu keluar, atau dari kubul atau dubur, atau darah istihadah. Perkataan yang mesti ada ketika wudu adalah, ketika niat adalah wudu atau hilangkan hadas atau bersuci untuk salat atau fardu wudu. Contoh, nawaitul wudu'a fardhan lillahi ta'ala. Jika ada penyakit berhadas seperti disebutkan di atas, perkataan yang mesti ada ketika itu adalah untuk membolehkan salat. Okey. Niat wudu ni ada dua jenis niat wudu. Satu, niat untuk orang yang biasa. Orang biasa ni apa? Dia tak sakit apa, dia sihat, dia nak ambil wudu macam biasa, maka ada beberapa benda yang boleh kita mesti masukkan dalam niat. Antaranya, mesti ada perkataan wudu, atau sahaja aku ambil wudu, ataupun sahaja aku menghilangkan hadas kecil, atau sahaja aku bersuci untuk solat, atau sahaja aku fardu wudu kerana Allah Ta'ala. Sebut beberapa perkataan ni, paling kurang wudu kita jadi okey, valid wudu kita. Bahasa Arab, nawaitul wudu'a fardhan lillahi ta'ala, atau nawaitu raf'al hadathil asghari fardhan lillahi ta'ala, atau nawaitul wudu'a li raf'il hadathil asghari fardhan lillahi ta'ala. Bolehlah pilih mana-mana. Ini kebiasaannya kita ambil wudu. Tapi kalaulah orang tu ada beberapa penyakit, apa dia penyakit yang disebutkan? Yang pertama, daimul hadath. Daimul hadas ni dia sama, daimul hadas ni sentiasa berada dalam keadaan hadas. Contoh, kencing tak lawan. Dalam bahasa Arab kita panggil daimul hadas. Dalam bahasa Arab kita panggil salisul baul. Kencing tu sat-sat keluar, sat-sat keluar. Dia ada satu penyakit di kalangan orang lelaki biasanya, dia dah kencing habis semua dah. Kencing dia tu tak habis lagi. Dia rukuk, kencing tu nanti keluar sikit. Masa dia duduk tahiyat akhir, rasa macam terkeluar kencing sikit tu. Maka ini kita panggil dia kencing yang tidak lawas. Kencing tak lawas ni ada dua jenis penyakit, dua jenis orang. Satu, dia boleh kencing tak lawas ni, dia boleh ubat, tapi dia kena ambil wudu awal. Zuhur pukul 1, 5 minit, dia kena ambil wudu 12.40 siap-siap. Sagi 12.45, 12.50 ada cuik keluar sikit lagi. Kain tu dia tak boleh pakai lagi kain semayang, kain tandas biasa dulu. Sagi dia keluar sikit dah apa semua, baby, dia dah kencing semua siap dah. Sagi pukul 1 baru dia ambil wudu, dia tak ada dah kencing tu dia keluar. Jadi semua orang ada masalah kesihatan sendiri. Kita tahu, aku kencing tak ada masalah, hang kencing tak ada masalah, hang azan baru pergi tandai, okey. Ada orang biasanya nak berumur, dia jadi macam tak apa sihat. Jadi kencing dia pun tak betul, dia punya orang semua tak apa kejap dah, lari sini lari sana, semua alignment semua lari dah. Kencing terkeluar sikit, kencing terkeluar sikit, kencing terkeluar sikit. Maka penyakit-penyakit ini adalah ujian Allah bagi. Maka ada mula-mula dia keluar tak sekata lah. Lama-lama setiap kali wudu dia mesti keluar, mesti keluar, mesti keluar. Dan sepanjang kita semayang duk keluar macam tu. Itu nama dia salisul baul, kencing tak lawas peringkat serius. Nombor 2, ada orang yang dinamakan dia sebagai salisul rih. Dia selalu keluar angin. Kentut dia tu dia macam tak terkawal. Sama ada angin itu keluar kok dubur dia atau kubul dia. Boleh jadi juga angin tu keluar kok faraj dia. Angin tu keluar tak henti-henti, depan ke belakang ke, dia keluar. Angin tu dia boleh jadi keluar sekali-sekala, boleh kita kata kentut lah. Tapi dia penyakit, dia keluar tak henti.
Maka orang-orang macam ni, penyakit-penyakit macam ni, masa dia nak niat, dia ada satu cara yang baru dia kena niat. Bukan cara baru, sahaja aku mengambil wuduk, dia kena kata listibahati solat, untuk mengharuskan aku semayang. Bila dia niat macam tu, sepanjang-panjang kencing dia keluar, angin dia keluar, Allahu Akbar, keluar. Bukan sikit, keluar lebih kurang 3 liter kencing dia keluar. Contoh, satu baldi penuh. Biar pi kat baldi tu, tak kisah, semayang kita tetap sah. Semayang tetap sah. Kerana dia dalam kategori penyakit, dimudahkan oleh Allah, maka ada keringanan rukhsah untuk dia, untuk orang yang kencing tak lawas, atau orang yang ada penyakit angin tak keluar, tak henti-henti, atau kita panggil sebagai istihadah. Tapi orang ni dia ada 5 benda yang dia kena buat penting. Ni tuan-tuan kena ingat sampai kiamat ni. Apa dia? Kencing selalu keluar, atau darah istihadah. Selepas hari ke-15, orang perempuan dia masih keluar darah. Darah tu tidak ada keringanan untuk dia untuk tinggal semayang. Dia mesti semayang, kerana paling lama darah haid boleh keluar 15 hari sahaja. Lepas pada 15 hari, kalau darah tu masih keluar, ada 5 benda yang dia mesti dan wajib buat benda ni. 5 ni. 5 ni untuk istihadah, 5 ni untuk salisul baul, kencing tak lawan, angin duk keluar tak henti daripada kubul dan dur. Ada 5 benda. Apa dia? Nombor 1, kena tunggu masuk waktu isyak atau azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk waktu. Nombor 2, kena buat apa? Basuh kemaluan kita. Kalau darah, kena basuh darah. Kalau kencing, kena basuh kencing. Kalau orang tu jenis keluar angin, tak ada basuh lah. Kencing dengan darah, basuh. Selepas basuh kena buat apa? Kena tahan. Kalau orang perempuan, pakai tuala wanita. Kalau lelaki, pakai tisu lelakinya. Tisu pisau lah. Tisu pisau, tisu maidin, dengan tisu apa-apa kita beli tu, boleh. Kemudian terus ambil uduk, kemudian terus sembahyang. Dia mesti berturut-turut. Saya ulang, masuk waktu, pi tandai, basuh semua dulu elok kawasan yang kena darah dan kencing, tahan darah dan kencing, ambil uduk, terus sembahyang. Dah ambil uduk dah, keluar daripada tandas, member telefon, hoi, tak apa, lagi aku sembahyang, tunggu dulu, nak order apa? Okey, order aku sekali chicken chop, saya aku sembahyang, aku turun main sekali. Okey, cantik. 4 tadi kita buat, nama dia burn. Han tak boleh selang dengan telefon, tak apa-apa mepek macam tu. Jadi kena buat apa? Kena masuk balik tandas, buang balik tisu tadi, basuh balik, guna balik, semua balik, semayang balik, semayang tu. Jangan tunggu lama-lama. Itu nama dia daimul hadas, orang yang sentiasa berada dalam hadas. Dimaafkan, dimudahkan, tapi ada kaedah dia. Maka dia nak ambil uduk tadi, macam mana dia nak ambil? Masa dia nak ambil uduk tu, dia akan kata, sahaja aku ambil uduk untuk mengharuskan aku solat, atau listibahati solat, untuk mengharuskan aku semayang. Tu bahasa Arab lah. Nawaitul wudu'a listibahati solat fardhan lillahi ta'ala. Catatan, wuduk bagi orang yang selalu berhadas. Daim hadas adalah orang yang selalu dalam keadaan hadas, sama ada besar atau kecil, kerana darurat. Mereka sama ada termasuk dalam orang yang berpenyakit, kencing tidak lawas, atau angin selalu keluar, atau darah. Maka dikiaskan seperti tayamum. Oleh itu, satu wuduk hanya boleh digunakan untuk satu solat fardu, tetapi boleh digunakan beberapa sembahyang sunat. Katalah kita ni orang yang ada darah dan sebagainya macam ni, apa kita kena buat? Kita boleh sembahyang isyak satu fardu, dan boleh guna sembahyang tarawih 20 rakaat dengan wuduk dan keadaan yang lapik yang sama.
Walaupun kita semayang 4 rakaat tarawih, rasa darah tu keluar, rasa darah tu duk meleleh keluar, rasa darah tu tak duk meleleh keluar, semayang tarawih kita sah. Satu fardu dan beberapa semayang sunat. Atau kita semayang isyak, lepas semayang isyak, semayang ba'da kita okey, tak payah pergi salin. Sagi dah semayang maghrib dah, duduk dalam kuliah semua okey dah, nak semayang isyak kena pergi tanah, kena salin balik lain, darah lain keluar. Sepanjang semayang biar darah tu keluar. Dia salah satu daripada penyakit. Kalau lelaki, saya pesan banyak kali dah, dia boleh rosak bila tahan kencing. Jangan tahan kencing. Asal nak kencing, pergi kencing. Tak utama siapa yang mai Pulau Pinang, yang naik jambatan, yang kita tak tahu jambatan Pulau Pinang ni, tak tahu boleh jadi apa. Hang masuk je, disebabkan benda kecil je, boleh jadi jam berkilo-kilometer. Jadi hang kalau seorang, bolehlah ejah pergi kencing pergi ya, ambil botol ke apa ejah. Kalau mak mentua ada sekali, kalau ada isteri dengan anak-anak paling kurang okey, semua tutup mata, bapak tak tahan nak kencing, okey baik bapak, boleh lah, paling-paling tak ada tu, boleh ejah lah anak-anak kan. Tapi kalau mak mentua ada, ya betul kan. Jadi jangan cari pasal. Pesan dekat orang, tak apa sini nak pergi masjid Sungai Tiram lah, saya kecil kat masjid ni Sungai Tiram, tak boleh jadi. Flyover tu jam, mampu yang 2 jam dalam tu. Jadi kita tak tahu. Jangan biasa tahan kencing, dia boleh menyebabkan rosak. Dia tak ada spare part, tak ada logon lain, tak ada lamoi pun tak ada, lim guan pula lamoi tu nama orang. Hospital semua hospital mana pun tak ada, tak rosak, kira wabillahi taufik, nama dia game over. Dalam mazhab Imam Syafi'i, sunat melafazkan niat ketika melakukan ibadah. Waktu niat adalah beberapa saat sebelum melakukan ibadah, kecuali puasa. Bagian ulama berpendapat menghadirkan keinginan untuk puasa pada malam hari dianggap sebagai niat. Niat sunat dilafazkan supaya dapat membantu niat dalam hati. Syekh An-Nawawi Bantani menjelaskan, niat itu dalam hati tak wajib diucapkan dengan lisan, akan tetapi mengucapkan niat hukumnya sunat untuk membantu hati menghadirkan niat. Kasyifatus Saja, syarah kepada Safinatun Najah. Okey, apa-apa niat yang kita nak buat dalam semayang atau luar semayang, nak ibadat lah, maka sunat kita melafazkannya. Usolli atau nawaitul wudu'a kita sebut. Kalau kita tak mau sebut, kita ingat di hati kita masa kita ambil ayat muka-muka, boleh, tak ada masalah. Kalau kita nak semayang, nak kata usolli ke, atau tak mau kata usolli tu, semayang Allah, ingat di hati aku nak semayang, boleh dah, tak apa. Usolli sunat saja, sebut boleh, tak sebut tak apa. Jangan tak semayang tu ya. Persoalannya di dalam hati, bukan di mulut kita. Yang penting kita tahu aku nak semayang. Kita tak boleh kata aku pergi tandas ni, kau ambil wudu nak pergi semayang lah. Bila ingat masa aku bangun pada kusyin, tak boleh. Dia masa kita nak buat paling dekat baru kita buat. Kecuali puasa. Puasa kita boleh niat pada malam tu, tak apa, tak ada masalah. Niat penting untuk beza antara ibadat dan adat. Contoh, duduk dalam masjid dengan niat iktikaf, ibadah. Jika hanya duduk biasa, bukan ibadah. Nombor 2, membezakan tingkatan. Contoh, untuk membezakan ibadah fardu ataupun sunat. Itu 2 kelebihan niat lah. Jadi niat ni bukan kata untuk agama je, untuk apa sahaja tujuan, benda yang kita nak buat, niat kita tu kena betul. Macam masuk pilihan raya lah. Hang jadi calon, niat tu kena betul lah.
Jangan niat nak balas projek ya. Memang tu lubuk nak dapat duit, tapi hang kena hati-hati. Saya pesan dekat tuan-tuan semua, ada ni lah, bila kita kempen, tak kira lah kempen sebagai parti ke atau pendukung ke penyokong ke, hak tukang bawa bendera ke apa ke, ada beberapa etika apabila kita ni kempen. Yang pertama, bila kempen, janganlah maki orang, janganlah cakap benda yang palsu, dusta, janganlah duk cakap benda-benda yang keji, terutama mencarut lah, ataupun body shaming orang. Tak bagus juga ni. Kita kutuk orang tu. Hang ceritalah parti hang boleh buat apa. Jangan cerita pasal pihak lawan, peribadi, muka, tangan, kaki, pipi, tangan, luaran badan dia, muka macam ni, badan macam ni. Kita bukan kempen. Saya tak tahu lah, kalau hang cerita pasal muka dia, adakah faedah orang akan tambah sokong hang? Tu tak apa pandai lah. Tu nama dia politik tak apa pandai gitu. Hang nak kempen, hang kempen lah. Hang cerita apa benda baik yang boleh buat kat orang kampung hang. Itu cara kempen yang baik. Nombor 2, nak kempen, jangan suka sebar berita palsu. Hang pun tak tahu berita tu betul tak betul, dan kita pun saja provoke orang semua. Macam tu pun tak bagus juga tuan-tuan. Contoh, dia kata Pulau Pinang ni tak boleh azan, Pulau Pinang tak boleh azan. Semua orang, kawan-kawan ke telefon daripada Kuala Lumpur tanya, betul ke Pulau Pinang tak boleh azan? Saya pun tak tahu siapa abang tu. Boleh azan, tak ada masalah. Adalah benda tak betul, ada, tapi benda betul hanyalah jauh. Boleh je azan, tak ada apa pun. Tak payahlah buat teruk sangat. Janganlah buat kami macam jadi pakat jadi kapiak semua orang. Tak, okey je, boleh azan, tak ada masalah pun. Jadi benda-benda yang boleh menimbulkan kadang video lama ada daripada viral video, depa ada tarian singa ke apa ke depan Masjid Sungai Pinang. Isu tu viral beberapa tahun lepas, dan pihak berkuasa, pihak tarian Cina, mereka pergi jumpa AJK Masjid Sungai Pinang. Mereka pun salam tangkap ramak semua, masuk sinar harian semua, settle dah isu tu lama lah. Dia ni syok, dia tengok video lama-lama, dia viral. Dia tengok Pulau Pinang ni semua jahat apa semua. Dia kadang-kadang boleh suka provoke orang. Jadi hang nak kempen lah, parti apa pun tak apa, masing-masing cerita benda baik, cerita benda ni. Saya tengok biasanya hak masuk calon ni dia relax hak dia buat teruk ni hak bawah ni. Hak dapat RM20 gantung bendera, hak apa belanja teh ais limau, kopi ais, kopi ais, Milo tabur. Jadi macam tu lah, dapat belanja sikit. Hak tu buat teruk tu. Bila orang jalan hari penamaan calon, teruk lah apa. Apa pun saya pun jadi pening gitu. Hang penamaan calon, hang pi lah, bagi nama daftar, kempen lah cara sihat. Yang lu buat teruk maki orang buat apa? Hang maki orang, undi hang boleh tambah ke? Hang maki dia tu, undi dia boleh kurang ke? Jadi kerana jadi cebengong lah pula. Boleh kempen lah, tapi janganlah kempen macam tu. Jangan disebabkan pilihan raya kita jadi bermasam muka adik-beradik. Hak kakak sokong parti lain, hak adik sokong parti lain. Dalam grup family ni gila-gila fight ke tu. Dia ni buat video dia ni buat video dia ni. Kakak dia left group, mak dia masuk balik, bapak dia left group, mak belakang dia buh balik. Jadi huru-hara rumah tangga dengan grup WhatsApp family disebabkan calon tak ada apa pun. Dia jalan sini jalan sana duk salam orang kat market, depa ni duk kelih. Yang lebih teruk, suami isteri pun jadi cerai. Bahang tak suka parti aku tak sokong parti hang. Hang cerita pasal dia ni, duk cerita pasal parti, lalai hilang hormat si isteri pada suami. Jadi macam tak tahu aku tu. Jangan sampai lepas pilihan raya pun duk gaduh tak habis. Kawan tu dah menang, dah jadi menteri, semua balik dah, semua dah. Hak bawah ni duk fight tak tahu lagi. Hang tak pointing aku, tak pointing hang, lebih teruk. Main masjid salam pun tak mau. Sebab apa? Hang colour lain, aku colour lain.
Hang biru juga, aku biru tak apa terang, hang biru terang sikit. Hang terang lagi, hang merah. Aku tak apa terangnya, aku putih. Aku ada gambar tanduk, aku ada gambar cangkui, aku ada gambar camca, macam-macam. Duk lawan ke camca gitu kan, tapi cerah gitu kan. Tak apa lah, politik boleh lah. Ada tempat dia, ada pentah dia, okey. Saat politik, okey lah. Main masjid semua member macam biasa. Macam ahli parlimen lah tuan-tuan. Mereka menang, mereka anti-fight dalam parlimen. Gila-gila, kelemah, fight gila-gila. Lagi dia betul rumah, kena TOI dengan roti canai sama-sama duduk sembang. Yang kena scam kita. Kita bengong tu. Gaduh gila-gila. Mereka tak ada apa-apa tu. Mereka tiap bulan gaji masuk 18,000, 25,000. Syarikat JLC yang ni apa semua. Dia balas 45,000 sebulan. Kita duduk merembek nganga gitu ya. Jadi politik yang betul ini apa dia? Kalau geng hang buat salah, kita betul. Kita kata betul. Kawan aku buat salah, dia ni habrang, dia ni tak guna sendiri, dia tak betul. Kalau kita buat betul, geng kita buat betul, kita sokong. Kalau geng kita buat salah, kita kata yang ni salah. Kata kawan kita buat, dia bukan parti kita, tapi dia betul. Kita kena kata dia betul. Itu politik matang. Politik bengong ni pada kawan dia buat apa pun salah betul ke apa, dia tu buat apa pun dia ni lah betul lah ni, jilat kepala main 4 kali, cium tangan dia liok 2 liter ludah kena tuih ke tangan aku tu. Sebab apa? Sebab aku sayang sangat ke dia ni. Itu nama dia cinta membutakan. Kita suka kat orang tu, kita sampai buta macam tu. Jadi kami nak pilih siapa ustaz? Saya beritahu tuan-tuan, pertama, pilihlah orang yang tak pijak agama kita. Pilihlah orang yang tak ludah kat bangsa kita. Pilihlah orang yang dia reti jaga, dia tahu. Jangan tuan-tuan tengok calon 3-4 orang kan, saja ambil nama dia, copy, bubuh dekat Google, tengok dia ni ada kes apa-apa lah. Oh, dia ni pernah ada kes rogol amah, contoh. Takkan tuan-tuan nak pilih dia? Aku kena pilih juga sebab apa? Sebab dia geng aku. Ini namanya politik bengong. Padahal terang-terang dia tu buat salah. Check tengok, dia ni buat apa? Oh, dia ni ada kes. Ada perempuan tu duduk berdiri, dia ambil telefon, dia tangkap gambar kat bawah skirt, masuk dalam paper semua. Oh, dia ni karut. Dia ni buat apa? Dia pernah ranjau orang. Ada syarikat apa-apa, dia kena kes polis awal semua. Dia ni ada kes rasuah, dia ni ada kes mana? Kita tengok pelan-pelan. Oh, tak boleh. Dia ni aku tak boleh sokong dia. Aku sokong dia, aku disusah kat akhirat esok ni. Jadi jangan. Tapi tengok bagus. Dia ni pun tak bagus, dia ni pun tak bagus, dia ni pun tak bagus, ni betul. Empat haprak. Semua haprak dia pemain boh kat kita. Kita nak pilih siapa? Carilah yang paling kurang haprak dia. Cari yang paling kurang haprak dia. Contoh dia apa? Contoh ada Nabi Musa, dia pergi dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir dengan Nabi Musa sampai kat tepi laut. Tahu dia ni buat apa? Nabi Khidir tumpang kapal kawan tu, dan dia ambil kapal, dia pecah kapal kawan tu. Nabi Musa kata, awak hampir pecah kapal ni, kesian kat dia. Nabi Khidir kata, jangan tanya. Okey, last kali dia abang tahu sebab apa? Sebab di ujung sana, bila kapal ni sampai kat ujung di jeti sana tu, ada satu raja mental, raja gila. Raja ni buat apa? Dia akan rampas kapal tu. Semua kapal hak elok dia akan rampas. Jadi aku buat apa? Aku pecahkan kapal dia sikit. Dia rugi juga, tapi lebih bagus daripada kapal dia kena rampas. Rampas pun masalah, pecah pun masalah. Tapi antara dua masalah, kita panggil akhafud dararain. Antara dua masalah, yang paling kurang sekali adalah kapal itu pecah. Kapal pecah boleh repair, tapi kapal hilang, mananya? Maka konsep kapal pecah tu, dia adalah mudarat yang kurang. Kerana di dunia kita seronok, di akhirat kita akan maki pemimpin kita 8.2 kilo. Betul-betul. Kat dunia kita ikut apa dia kata. Contohlah, dia tu jadi YB, dia ni duk follow dia, follow sangat-sangat, follow ni sampai apa benda pun dia ikut. Dia panggil, kata macam ni, hang disebabkan nampak teruk sangat ni,
duk jilat bau aku sampai basah dah bau aku ni dengan Elliot hang. Aku bagi projek kan berapa? 300,000 nya projek. Datuk banyak sangat Datuk, saya orang biasa-biasa ya. Tak apa aku bayar 300,000. Dia tak tahu Datuk balai 3 juta punya projek, bagi kat dia 300,000. Tapi Datuk kata kat dia, hanya yang buat akaun peribadi masalah. Sekarang hampir dekat ni buka syarikat bayar RM10, buka syarikat. Hang buka syarikat tak dan sejam hang dapat projek untuk keuntungan 300,000. Sagi Datuk bagi kat dia projek cat jalan, tambak ni apa, tar 20,000 sini, 30,000 sana, 40,000 sini, 120,000 sana. Dia balas semua duit apa semua tu. Dia kata tak apa kan Datuk, tak apa, ambil je. Ni bagi kat adik hang, ni bagi kat mak melakang, ni bagi kat kakak ipar hang. Duk main macam tu kan. Macam ni, padahal duit tu semua memang dia tahu palsu. Projek tak tahu mana pun tapi claim gila-gila macam tu. Dunia tak apa nak, dunia seronok. Tapi bila mai di akhirat, dia ni yang followers Datuk ni, dia akan kata apa? Inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adhalluna as-sabila. Ya Allah, disebabkan kami ikut pembesar dan pemimpin kami lah, kami jadi sesat teruk macam ni. Dia akan komplain dekat Allah Ta'ala. Rabbana atihim di'afaini minal azab. Ya Allah, dia inilah suruh aku makan rasuah dulu, dia inilah suruh aku buat benda jahat, dia inilah suruh aku tipu sini, tipu sana, macam-macam dia suruh aku buat. Ya Allah, ambil api 2 kali azab buah atas kepala dia, dan laknat kat dia 2 kali, biar dia kena teruk. Akhirat esok orang akan menuduh pemimpin dengan rakyat, rakyat dengan pemimpin. Jadi kita tak maulah jadi pencari pemimpin tak bagus duduk di atas aku tu. Nak cari pemimpin yang baik, kita lah kena baik dulu. Sebab seseorang tu takkan duduk di atas, melainkan kita yang lempak dia duduk di atas. Semua orang duduk di bawah. Siapa yang ambil dia baling duduk di atas? Kita lah duduk di bawah ni. Maka dia ni tak penting. Sebab apa? Dia duduk di bawah. Yang ramai-ramai ni yang paling penting nak ambil dia boh siapa di atas. Kalau duduk di bawah ni semua macam tuan-tuan bagus-bagus, jenis warak, jenis bertakwa, jenis beriman ni, mesti kita cari orang yang baik-baik juga. Kalau kita duduk di bawah ni, kaki judi, kaki joget, kaki merepek, kaki lau, kaki disco, kaki konsert, kaki K-pop, kaki nak apa lagi, Jepun lah apa, kita akan cari orang macam tu duduk di atas. Maka duduk di atas atau duduk di bawah, yang penting tangan-tangan orang yang pangkah tu mestilah cari pemimpin-pemimpin yang baik. Yang baik tu dalam istilah kita Pulau Pinang pada yang pertama, kurang mudarat untuk Islam. Kita tolong tengok saya. Ada kes-kes murtad, dia lah jadi lawyer. Dia lah yang menghalang anak-anak dia ni dapat hak penjagaan pada mak yang baru masuk Islam. Siapa dia? Dia ni. Ini jadi lawyer. Dalam masa yang sama, dia jadi YB pula. Pangkah YB ni tak mau. Sekarang orang biasa lagi lah. Takut dia ada lagi jawatan, dia akan buat nayang lagi kat orang Islam. Dari segi agama, dari segi apa, tengok elok-elok, baru buat satu keputusan. Kalau setakat 5 tahun sekali duk buat kerja tukar minyak hitam, 5 tahun sekali duk pergi angkat sawit, 5 tahun sekali saja duk pergi goreng cah kuih tiaw kat pasar malam, hak tu ambil cah kuih tiaw lepak atas kepala dia. Lepas tu tak nampak lah, manjang Kuala Lumpur lah, bumbung terbang. Siapa main dulu? Ustaz Abid Liu main dulu. Dia tak tahu pergi mana lah. Habis semua selesai dah, beli barang kat Maidin semua siap dah. Kita akan membina rumah baru pada Pak Long yang terbakar ni. Ambil api botek kepala dia. Jenis ni tuan-tuan mak elok-elok tengok dia ni. Tapi banjir dia turun, dia duduk dengan kita, dia main duduk makan nasi bungkus sama dengan kita. Apa masalah hangpa baik tahu? 2 hari dia tidur di kita di pusat pemindahan banjir. Ini bagus ya pemimpin. Bukan susah je dia cari kita, senang kita cari dia. Kita susah, dia main cari kita. Macam mana dia nak undi, dia main cari kita. Bila kita susah, dia main cari kita. Ini pemimpin yang bagus. Bukan kata semua tak bagus. Yang bagus, tolonglah sokong. Yang tak bagus, janganlah sokong. Tu cerita dia. Baik, itu saja. Nanti kita tengok pada siri akan datang. Esok Sabtu,
lusa 13 hari bulan Ustaz Azhari terus main Masjid Sungai Tiram lepas maghrib lah. Habis semua tuan-tuan nak pergi lepas isyak dekat Masjid Syekh Yusof ada Habib Ali Zainal Abidin akan main bila di Masjid Jami' Syekh Yusof hari Ahad selepas isyak. Lewatlah tuan-tuan, habis Ustaz Azhar semua, habis semua selesai dah. Lepas tu nak pergi sana boleh, sebab ada qasidah apa semua lambat baru nak start tu. Jadi boleh sama-sama kita pergi insya-Allah. Nanti kita tengok syarat-syarat ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala rasulil ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.